This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slow? Untuk kali ni kita akan bicarakan sikitlah tentang apakah itu kelestarian di dalam industri durian. Okey, antara item atau asas perkara asas untuk dalam tanaman kita pegang pada tiga perkara iaitu A, B dan C, iaitu air, baja dan cahaya lah. Okey, air adalah faktor utama dalam setiap kehidupan dan ia adalah benda wajib, dan B pula adalah pembajaan sebagai sokongan untuk nutrien untuk keperluan asas pokok, dan C tu adalah cahaya. Cahaya yang optimum pun akan memainkan peranan kepada pembesaran dan penghasilan nutrien atau makanan untuk pokok. Okey, sekali lagi kita dengan Mr. Lim. Okey, sekarang kita berada di kebun First Lady di Sungai Roan. Okey, Raut Pahang. Okey, antara amalan yang menjadi contoh di sini yang sebagai boleh jadi inspirasi untuk semua adalah pengurusan tanaman penutup bumi pada kebun dia. Okey, antara olahan yang terbaik kalau kita tengok ini antara gaya olahan asal pokok durian lah, iaitu tanaman pokok hutan. Kebun ni mengamalkan dengan menyimpan cover crop untuk menyesuaikan atau mengadaptasi gaya hidup asal pokok durian ni kepada dalam pengurusan yang komersial lah. Okey, Mr. Lim, kita boleh tengok, boleh kita cerita sikit ke bagaimana pengurusan ladang yang dia buat untuk kawal rumpai ni? Okey, sebenarnya kita tahu durian berasal daripada hutan. Jadi dia memerlukan satu suasana hutan yang selesa. Jadi durian kalau boleh dia ada beberapa faktor yang penting yang kita harus ataupun langkah-langkah yang kita perlu ambil. Contohnya ialah kalau boleh elakkan daripada penggunaan racun rumpai, dan rumput di sini kita tengok di sekelilingnya ialah dibiarkan dia tumbuh, dan jalan pun sebenarnya pun sekali-sekala saya potong, dan rumput yang dalam keadaan redup pun dia tak tumbuh tinggi lah. Dan kebun ini sebenarnya kita lihat, kalau kita perhatikan dia sebenarnya pengaran pun sedikit sahaja, ada pun tak banyak. Tetapi yang menyumbang pada ni ialah rumput lah. Sebenarnya rumput menjadi kulit kepada tanah. Rumput ni juga akan memberi makanan kepada cairan dan menggemburkan tanah. Jadi bila tanah gembur, air dapat disimpan lebih lama, lebih banyak. Dan kita lihat kebun ni, boleh katakan kalau kita rata-rata lihat kebun ni memang tak ada pokok yang sakit lah. Kalau kita tengok ke sebelah jiran pula, boleh dikatakan kebanyakan menggunakan racun rumpai. Pokok kebanyakan stres lah. Disebabkan suasana yang diperlukan pokok itu tidak ada. Dan pastikan saluran yang baik, dan pastikan juga yang organik yang cukup untuk pokok durian. Jadi kita lihat pokok, kalau rumput hijau segar, maksudnya pokok durian boleh hidup segar lah. Okey lah, dia antara persepsi umum lah. Nak kata kebanyakan pun, tapi saya ingat golongan ni pun dah semakin mengecil lah. Okey, ramai yang terlampau taksub dengan pengurusan rumpai. Kalau boleh nak masuk kebun nak nampak licin, sebenarnya itu antara pengurusan yang kurang sesuai untuk pokok. Lepas tu untuk amalan mesin rumput, ramai yang mengatakan untuk mesin rumput pun kita akan makan kos yang tinggi lah, habis kepada manpower. Tapi kalau untuk pengurusan sini, boleh Mr. Lim share sikit bagaimana dengan kaedah pengurusan ni dengan keluasan ladang ni? Okey, pengurusan rumpai ni sebenarnya kebun ni sebenarnya 4 ekar, dia cuma ada seorang pekerja. Dan kita tahu yang rumput ni yang sudah tumbuh ni, tak payah mesin pun dia tak tinggi. Satu daripadanya ialah rumput ni dia tak akan tumbuh tinggi dengan kepadatan daun yang tinggi, cahaya tak cukup masuk. Rumput ni sebenarnya rendah, dia akan tumbang. Kelebihannya di sini dapat menjimatkan kos. Kita tak perlu lagi menggunakan tenaga manusia yang banyak dan juga minyak yang banyak untuk memotong rumput.
Jadi sebenarnya banyak petani juga menghabiskan kos tinggi dalam untuk menjaga rumput. Malah kebun ini dari dulu saya kenal sampai sekarang dah lebih daripada belas tahun. Cara pengurusan dia memang dibiarkan rumput tumbuh. Dan rumput kita kena ingat dalam kepala kita ialah rumput adalah kulit pada tanah. Dan pastikan kita yang inilah kulit yang betul-betul boleh melindungi tanah kita daripada hakisan. Dan dengan tanah yang begitu cerun, sebenarnya hakisan agak tinggi. Tapi disebabkan dari rumput dia dapat memegang, dan tanah yang air keluar dari kebun ini adalah jernih, bukan warna susu teh tarik kah, susu kah, warna susu tidak ada. Keruh. Jadi itulah kita sebenarnya nakkan ialah kebun yang dimana mempunyai sistem ataupun kita panggil pertanian mampan. Jadi antara langkah-langkah yang kita perlu ambil ialah kita harus buat mengikut kepulauan durian, bukan kehendak kita. Ini antara cara-cara kita nak menguruskan kebun durian. Dan sebenarnya kalau nak menguruskan kebun durian dengan cara begini dapat mengurangkan kos. Satu daripada yang sangat menanjukkan ialah kita dapat mengurangkan kos untuk menggalak ataupun mengaur rumput. Ini adalah kos yang dapat dikurangkan ini. Okey, situasi yang lain antara bukan musuh lah, antara faktor utama pelabur gagal selalunya disebabkan kematian pokok lah. Mungkin antara pembunuh nombor satu kanker Ya. Dan sebenarnya bagi Kepulauan Sekupan ni sebenarnya ia adalah sebagai filter juga. Ya. Okey, untuk mengawal air, lepas tu untuk menjaga struktur tanah. Ya. Okey. Dan ramai yang kata kalau tanah selalunya bila kalau hujan kawasan kebun yang bukit ni dia akan antara risiko dia adalah seperti banjir lumpur. Dan bagi saya lah, model farm macam ni boleh dijadikan sebagai panduan lah untuk pengurusan di kawasan bercerun. Ya, sebenarnya kita tahu kanker sebenarnya berlaku disebabkan pengudaraan tanah tidak baik. Bila pengudaraan tanah tidak baik, ketebalan air tinggi, kekurangan oksigen akan berlaku. Bila kekurangan oksigen berlaku, akar reput akan berlaku. Bila akar reput berlaku, kanker akan menyerang. Jadi untuk memastikan penggunaan yang baik ialah satu daripadanya ialah menyimpan rumput. Bila kita menyimpan rumput, dia adalah makanan kepada cacing tanah. Cacing tanah akan menggemburkan tanah. Sebab tu di dalam hutan yang kita masuk, bila kita pijak, tanahnya agak lembut dan macam ada span. Begini dengan juga kebun di sini. Kalau kita pijak, kebun kita rasa tanah dia lembut, macam ada span juga. Jadi kita boleh rasa yang kita pijak ni kita nampak memang ada tu. Lepas tu kalau kita tengok mendalam lagi, memang dalam tanah tu memang ada permukaan tu dia memang ada akar. Kalau ke dalam tu dia memang ada akar. Jadi kalau kita lihat, kalau boleh, sebab durian ni kalau tanah organik banyak, akar akan tumbuh di atas permukaan. Jadi pokok tu hidup subur. Jadi kalau untuk menguruskan masalah penyakit ni juga sebenarnya menyimpan rumput juga boleh mengurangkan masalah kanker. Malahan mitosnya orang percaya kalau rumput tak buang, tanah lembap, penyakit kanker tinggi. Sebenarnya itu tidak. Sebab kalau kita tidak ada rumput, hujan turun terus akan kena pada tanah, dia akan memampakkan tanah. Jadi sebenarnya yang berlaku sebaliknya ialah bila kita meracun. Jadi nasihat ataupun pandangan saya ialah kalau boleh elakkanlah atau kurangkan menggunakan racun rumput. Saya tahu banyak orang yang tidak dapat lakukan kalau kebun-kebun besar. Tapi kalau nak meracun juga sekali setahun lah. Jangan meracun terlalu kerap. Okey, kebun ni pun dalam 4 ekar tu. 4 ekar. Pekerja pun dalam seorang pekerja lah. Ya. Okey, berapa lama agak-agak kalau untuk kawalan rumpai lah kebun macam ni? Kalau kita cara tradisi, kalau memotong mungkin memerlukan 6 hari, 4 hingga 6 hari kalau nak potong. Tetapi kalau untuk ini mungkin kita perlukan setengah hari saja. Sebab tumpuan dia pada lorong saja untuk bergerak. Dan kita tengok rumput ni dia takkan tinggi. Maknanya merumpai ni bukan satu beban lah kalau kita Malahan merumpai ni tidak dalam kos dia sebenarnya. Malahan rumpai ni juga adalah penyumbang pada, dan banyak orang kata kalau simpan rumput tabur baja nanti diserap oleh rumput. Ya, itu banyak. Boleh kata banyak orang mempunyai pendapat itu, tapi sebenarnya itu juga mitos.
baja yang diserap oleh rumput itu akan membesar. Rumput akan membesar sedikit. Tetapi apabila kita potong atau rumput itu mati, dia akan jadi organik yang lebih baik untuk pokok lagi. Jadi sebenarnya walaupun kita tahu setiap kebun ada menggunakan baja kimia, kebun ini juga ada menggunakan sedikit baja kimia, tetapi tanahnya tidak keras. Antara sebabnya yang boleh mengurangkan masalah kekerasan tanah atau kemanfaat tanah adalah rumput. Jadi sekali lagi rumput adalah kulit kepada tanah. Selain sumber organik semula jadi, dia selari lah dengan pengurusan lestari. Kalau boleh untuk ladang durian kita nak sarankan dalam 70% penggunaan organik, 30 kimia ataupun 80 organik, 20 kimia lah. Malahan sebenarnya ini juga kita dapat memenuhi dari segi EIA, Environment Impact Assessment, di mana dari segi pencemaran sekitar ni antara tanaman yang kita buat ni, saya boleh dikatakan durian pencemarannya paling kurang berbanding dengan tanaman lain. Satu dapatnya kita tidak lagi selepas panen sawit selepas 30 tahun kita akan menanam semula, tetapi sekali kita menanam durian dia akan bertahan 500 tahun sehingga pokok itu mati dan kita akan tanam balik. Malahan kalau ke kacang di Amerika tanam setiap tahun, tanah perlu digemburkan. Pencemaran itu memang dahsyat. Jadi kalau kita lihat dari segi durian ini, kita sebenarnya menanam pokok hutan. Dan kita lihat suasana di sini memang suasana hutan juga lah. Di luar tinggal nampak panas, tapi di sini memang sejuk dan redup lagi kan. Kita ada suasana hutan di sini. Okay, boleh kita tengok sikit. Yang ni kebanyakannya pokok ni dahulu pokok variety lain mungkin di 24. Ya, majoritinya di sini ialah dulu 24. Disebabkan harga 24 tidak ada lagi. Dia mula mencantol dengan musangking. Sekarang kita 100% musangking. Nampak yang pokok di bawah ni bangka masih besar, atas masih kecil. Ini pokok ni baru dicantol lebih kurang dalam 6 tahun, 5-6 tahun. Sekarang nampak besar macam pokok dewasa dah. Jadi kita lihat banyak pokok di sini. Ini dah campur dengan 16 tahun. Memang pokok ni dah 30 tahun lebih kurang. Jadi sebenarnya nak menanam durian ni dia semakin pokok tu semakin tua, semakin tinggi hasilnya. Jadi menanam durian ni dia merupakan satu maraton, perjalanan yang sangat jauh yang boleh memberi kita kepuasan. Well, I started